Riau berkata peluang dan pendekatan ini antara langkah terbaik yang dilakukan Astro untuk beri kelainan kepada pelanggan setia. I think sebab I rasa Astro ni pertandingan memang menarik lah sebab bagi peluang bagi pakar-pakar yang baru macam kita, walaupun umur bukan pakar baru tapi memang kemahiran kita dalam badminton ni memang pakar baru lah. Yeah, so I rasa it's a very good opportunity for people like who really love sport rather than just pay like every day is like how every others. I think at least there's a goal like in life like badminton we can actually enjoy. More importantly, I think to knowing more people through the game. Yeah. Beberapa kategori akan dipertandingkan antaranya Men's Double Open, Men's Double Senior serta Mixed Double Open bermula hari ini sehingga 20 Ogos nanti. Boleh datang dan meriahkan lagi forum SBA setia alam sebab selain saingan yang berlangsung ada beberapa pemain badminton negara yang turut akan bersama. Tak rugi tau datang sebab ada exhibition match juga dan juga meet and greet session bersama mereka. Beralih ke perkembangan sukan olahraga, jagung pecut negara Muhammad Azim Fahmi berada di tahap terbaik untuk buru had kelayakan Sukan Olimpik garis bawah 10 saat menjelang kejuaraan olahraga dunia di Budapest, Hungary Sabtu ini. Azim bakal beraksi pada peringkat kelayakan kedua 100 meter. Pelari berusia 18 tahun ini akan turun selaku pelari yang memiliki catatan peribadi terbaik. Kelayakan itu dengan 10.09 saat. Dua pelari terbaik setiap peringkat kelayakan akan layak ke peringkat saringan pertama. Catatan terbaik Azim musim ini ialah 10.11 saat pada kejuaraan di Amerika Syarikat Mei lalu. Untuk rekod pencapaian terbaik Malaysia dalam 100 meter kejuaraan dunia ialah menerusi Azmi Ibrahim di Sweden 1995, disusuli Watson Nyambek sebanyak 2 kali di Greece 1997 dan Sevilla Spanyol 1999. Ini juga merupakan persediaan saya untuk berlari di Sukan Asia yang bakal dijadualkan pada hujung bulan September nanti. Semua persediaan berada dalam landasan yang betul dan saya berharap untuk membawa pulang medal lah nanti. Sekarang saya dah free daripada injury, badan saya pun 100% healthy. Terus mendoakan saya sehingga saya berjaya menaiki podium di Sukan Asia nanti. Okey, peminat sukan olahraga dan penyokong Azim Fahmi bagi kejuaraan olahraga dunia 2023 acara 100 meter lelaki saringan awal bermula jam 6.35 petang pada 19 Ogos dan jika mara saingan akan bersama pada 20 Ogos di PT Final pada 21 Ogos jam 1.10 pagi di saluran 811 dan 812 HD. Dalam pada itu, pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Scott O'Donnell berharap barisan pemain yang terpilih mewakili skuad kebangsaan ke kejuaraan AFF bawah 23 menggunakan peluang ini sebaik mungkin bagi buktikan kemampuan masing-masing. Dengan tempoh persiapan yang boleh dianggap singkat, Scott percaya skuad Kedalan E11 Rasen mampu untuk berikan saingan dan tidak mustahil untuk cipta kejutan. Jelasnya lagi, pentas AFF bawah 23 ini mampu dijadikan sebagai medan tebus kekecewaan selepas gagal beraksi baik di Tamasya Sukan Si Kemboja yang menyaksikan skuad muda negara tamatkan saingan di peringkat kumpulan. Untuk rekod pencapaian terbaik Malaysia di kejuaraan bawah 23 ialah menduduki tempat keempat pada edisi 2005. Yeah, it's a very short period of time, but I think most MAs are in the same position. AFF, the competition is outside of the FIFA date, so the clubs don't have to release their players. So I think everyone's in the same boat. I read some stories about Indonesia not releasing players and that as well. So, but it's a great opportunity for the players who haven't been selected before to show Ella and his staff what they're capable of and to maybe force his decision to select them in the AFC next month. So I see it's a double-edged sword, but it's a great opportunity for those players who may not be considered first choice at the moment. It's difficult. It's difficult because I don't know what the other teams, who's playing in the other teams. But I'm sure, knowing Ella and his staff and the boys, that they'll go out and give everything they got for the country. Inilah masanya Malaysia akan menentang Indonesia pada 20 Ogos jam 8 malam di Stadium Provinsi Raya.
Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama Sanik Senyambar dan ini Buletin Awani dan kita mulakan dengan perkembangan terbaru pada jam ini yang mana satu jenazah mangsa nahas pesawat terhempas di Elmina Shah Alam akan diserah kepada keluarga pada pagi Sabtu. Bagaimanapun Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Han berkata maklumat lanjut termasuk identiti mangsa akan didedahkan pada Sabtu. Pihak polis akan menghubungi keluarga dan waris sebelum maklumat lanjut didedahkan kepada umum. Dia berkata demikian ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada Jumaat malam. Husin turut mengadakan mesyuarat dengan pasukan patologi, Jabatan Kimia, Bahagian Cari Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman dan pakar ontologi Kementerian Kesihatan berhubung perkembangan proses mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban dalam nahas itu. Dia berkata pihaknya juga menghantar sampel ke Jabatan Kimia di Petaling Jaya. Lagi berita mengenai tragedi pesawat terhempas di Elmina seketika nanti. Polis merampas dadah jenis Ermin 5 bernilai 30.6 juta ringgit dalam serbuan di sebuah rumah banglo 2 tingkat yang dijadikan kilang memproses dadah itu di Kerebang Cemor pada Selasa. Turut ditahan dua lelaki berusia 44 tahun dalam serbuan pada jam 9.30 pagi itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Kamaruddin Madin berkata, kedua-dua suspek dipercayai aktif dalam memproses dadah sejak awal Mac lalu dan mengedar bahan terlarang itu bagi pasaran dalam negeri serta luar Perak. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek yang tidak bekerja itu dipercayai mempelajari cara-cara memproses dadah berkenaan melalui media sosial dan gerakan-gerakan lain. Menurutnya, hasil ujian saringan air kencing mendapati mereka positif dadah selain mempunyai pelbagai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Muhammad Kamaruddin berkata kedua-dua suspek direman selama 6 hari bermula 16 Ogos dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tambahnya, siasatan masih diteruskan bagi mengesan saki-baki ahli sindiket. Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial mengesan satu kegiatan penjualan kandungan penstreaman haram yang dijalankan di sebuah premis perniagaan di Puchong, Selangor. Melalui operasi 17 Ogos lalu, PDRM menahan seorang wanita tempatan berumur 29 tahun yang sedang menjual Android box yang didapati mengandungi salinan langganan Astro secara haram. Menurut pengarah JSJK Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, operasi yang disertai pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Astro merampas 6 unit Android box jenama SVI9S yang tidak mempunyai rekod perakuan sirim. Turut dirampas ialah wang tunai berjumlah RM500 dan sekeping resip pembelian. Berdasarkan siasatan, sindiket berkenaan membuat penjualan Android box secara terus kepada pembeli di premis perniagaan. Salinan siaran Astro hanya dimuat turun ke dalam peranti yang dijual apabila terdapat permintaan daripada pelanggan. Selain itu, sindiket akan mengenakan bayaran RM468 bagi setiap peranti yang dijual kepada pelanggan. Kes disiasat di bawah Seksyen 43AA Akta Hak Cipta 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Kami tegaskan penjualan dan pembelian kandungan penstreaman haram merupakan satu kesalahan. Justru orang ramai ingatkan agar tidak terlibat dalam sebarang urus niaga sedemikian. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan isu ular yang mendakwa 54,000 warga negara China yang memohon kerayaan negara itu. Dalam satu kenyataan pada hari ini, JPN berkata ketikan yang ditular itu telah dimanipulasi daripada sebahagian kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution ketika sidang media pada 9 Januari lepas sempena lawatan kerja rasmi beliau ke JPN. Dipati kenyataan Saifuddin ketika itu sebagai Menteri Baharu